بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين As-salawatul masnunatu. Sembahyang-sembahyang yang disunatkan was-salatul masnunah khamsun. Jadi sembahyang yang disunatkan itu khamsun ialah ada 5. Tu. Mana ni? Apa ni 5 ni? Ni. Tu orang buat buku siapa 70 sunat tu macam mana pula? 5 ni. Hak ni nampak-nampaknya hak sunat kita berjamaah padanya. Tu. Tu al-masnunah ay al-masnun fiha al-jama'atu. Tu. Semaya sunat yang sunat kita berjamaah padanya itu ada khamsun, ada 5. Sunat berjamaah. Lepas tu kalau hak lebih daripada ni tu maknanya tak sunat tu bukan kata haram tidak. Dia duduk tangga harus dulu. Tak boleh kita kata terus lain daripada 5 ni maknanya haram tidak. Itu dalam hadis Muslim seperti Ummu Sulaim mau kepada Anas bin Malik misalnya. Dah ada beberapa sahabat yang lain padah Nabi mari rumah dia semaya. Itu boleh tengok dalam kitab Muslim hadis ke berapa wallahu alam. Jadi Nabi semaya dihamparkan sejadah dan Nabi semaya. Lalu ada di situ bersama dengan Nabi itu maknanya tuan rumah. Orang terdekat tu maknanya ikut Nabi semaya. Jadi berjemaah lah. Jadi semaya Jabriyah tu. Semaya fardu tentu tidak. Tu. Baiklah, was-salatul masnunatu bermula sembahyang yang disunatkan. Mana sunat sini makna sunat berjemaah, sunat semaya, sunat berjemaah pula. Khamsun ada 5. Al-Idani 2 Eid. Salat Idul Fitri, salat Idul Adha. 2 ada situ. Wal kusufani 2 kusuf. Gerhana matahari, gerhana bulan. Jadi pak wal istisqa'u dan sembahyang sunat istisqa'. Qala thumma syara'a fi an-naw' ats-tsani. Kemudian masuklah oleh musannif kita rahimahullah taala pada nauk yang kedua. Pada nauk yang kedua daripada semaya sunat ni, iaitulah semaya sunat yang sunat berjemaah padanya. Faqala maka berkata musannif wal masnunat was salatul masnunah. Sembahyang yang disunatkan ana semaya sunat. Jadi wal masnunu wal mustahabbu wan naflu wal muraghabu fih alfazun mutaradifatun. Bermula perkataan al masnun dan al mustahab.
dan naflu muraghabu fih, yang digemarkan padanya. Tu al-muraghabu fih itu boleh jadi agak jari digunakan. Semua tu alfazun mutaradifatun, ialah beberapa lafaz yang mutaradifah bersuatu makna. Jadi merujuk kepada suatu makna. Semaya sunat wa huwa azaidu 'alal faraidhi. Semua tu baik kata masnun, mustahab, naflul, maraghabu fih, semua ni adalah lafaz wa huwa al-mazkur min al-masnun, yang daripada perkataan tersebut itu ialah lebih di atas fardu. Mana selain daripada fardu. Wa afdalu ibadatil badani ba'dal Islam. Bermula yang paling afdal, yang paling lebih, paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ibadat tubuh badan selepas daripada Islamnya ialah as-salatu. Ibadat yang paling lebih ibadatul badani, ibadat tubuh badan lepas daripada Islam, paling nombor satu, paling lebih sekali ialah semaya. Tak ada lebih. Limadza? Kerana apa? Li khabari sahihaini, kerana liwujudi khabari sahihaini, kerana adanya hadis sahih, dua hadis sahih Bukhari Muslim. Ayyul a'mali afdal, itu pertanyaan sahabat. Ada sahabat yang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, apakah, manakah amalan yang paling afdal ya Rasulullah? Soalan begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu liwaqtiha, semaya bagi waktunya, makna pada waktunya as-salah, makna dalam waktu dia lah. Itulah yang paling lebih sekali. Tu wakila as-saum, ni kata kil. Dia kata bukan semaya, dia kata puasa. Sebab apa? Sebab dia tu makna lebih, dia nampak kelebihan. Puasa ni pun yang kita nak ada ni tak lama dah ni. Puasa pun memang dia ada kelebihan-kelebihan dia tertentu. Ada isyarat-isyarat dengan kelebihannya. Banyak ni, antaranya Allah Ta'ala menyatakan la'allakum tattaqun. Walaupun sebenarnya bukan puasa saja yang boleh membuahkan buah takwa. Bukan puasa saja tarbiyah ke arah jadi bertakwa kepada Allah Ta'ala. Semua jenis ibadat sebenarnya Allah panggil dia boleh menjadi tarbiyah kepada takwa Allah. Tetapi yang paling berkesan dan paling orang panggil berkesan dan paling munasabah untuk membuahkan buah takwa ialah puasa. Sebab apa? Dia ada sebab dia. Dia puasa dengan takwa tu dia ada persamaan makna. Maksudnya makna dia tu sangat akrab. Ada kaitannya sangat dekat berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Perangai puasa tu dia panggil boleh tarbiyah kepada jadi takwa Allah, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Lepas tu semaya pun ialah juga inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, tertegah daripada fahsya munkar. Itu semua daripada makna takwa juga. Tapi tidak disebutkan semaya itu supaya secara panggil ta'yin makna nyebut dengan kata makna takwa. Itu menunjukkan maksudnya dari segi perhatian orang ni makna dia tak sama. Jadi melihat puasa, lebih puasa dia kata. Apatah lagi dengan hadis yang paling masyhur itu. Hadis yang masyhur dalam bab puasa yang biasa orang duk bawa sama-sama. Jadi maksudnya ada keistimewaan, ada keunikan yang berbeza puasa ni dengan ibadah yang lain. Orang dia kata, paling lebih sekali ibadat ibadat tubuh badan ni mana? Puasa ni ibadat tubuh badan juga. Imsak tu makna tahan diri daripada perbuatan tubuh badan yang boleh membatalkan puasa. Jadi dia masuk dalam orang panggil ibadat tubuh badan juga. Jadi maknanya mereka melihat itu makna kil ini, maksudnya apa dia kata puasa. Boleh jadi kata tak kena dia mau kecek tu, mana boleh puasa semayalah. Tidak begitu. Masalahnya orang kena nampak ke orang tu dia tidak sama. Memanglah yang popular, yang masyhurnya ialah semayalah. Tapi dikala ada kil yang mengatakan maksudnya kita tu apa dia boleh kata bermakna dia ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Jadi faqala Allah Ta'ala yakni firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yakni fi hadis Rabbani atau hadis kursi. Ni hadis kursi maknanya hadis kursi maknanya dhamir mutakallim di dalamnya ialah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maksudnya itu adalah firman Allah Ta'ala. Ibaratnya ialah firman Allah Ta'ala. Jadi bukan Quran tapi hadis kursi. Berbeza dengan hadis Nabawi itu domir mutakallimnya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah Ta'ala berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu amal ibni Adam lah. Semua amal anu Adam baginya. Illa sawma malaka puasa fa innahu li. Maka bahawasanya puasa ni li bagi aku. Apa murak dia puasa ni makna bagi aku tu banyaklah tafsir-tafsir dia bermacam-macamlah tafsir-tafsirnya tu maknanya wa ana ajzi bih, dan aku membalas dengan puasa. Amal hak lain tak ada balas juga ya perkataan fa innahu li bagi aku. Maksudnya amal hak lain tu makna bagi anak Adam sendiri apa murak dia begitu. Itu ada pelbagai tafsir. Jadi hadis ini Allah panggil salah satu pada hadis yang menunjukkan begitu bahawasanya puasa ni mempunyai kedudukan yang agak istimewa berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya dari satu sudut dia ada aspek-aspek yang berbeza kelebihan orang. Dia lemah kurang dari sudut ni tapi dia ada kelebihan orang lain tak ada tapi seumumnya semaya itu ada lebih afdal daripada pelbagai sudut. Kalau kita nak melihat sembahyang ibadat ni daripada pelbagai sudut, dari segi dia panggil syamil, melengkapi jami', itu semayalah. Tapi itu tidak menapa orang nak kata puasa tak ada gapo lah dia tak ada jadi gapo-gapo pun. Orang panggil maknanya itu tidak jadi, makna nak kata hak paling lebih sekali itu berdasar kepada hadis ni. Sebab Nabi kata balatu wa idza kanatis salatu afdhalal ibadah. Apa muallif kita bawa balas jadi ibadat tubuh badan yang paling afdal sekali ialah sembahyang yakni semaya fardu lah maksud dia pada waktunya. Jadi kalau begitu kalau amal-amal faraid, amalul faraidi, amal-amal hak fardu hak wajib tu hak paling lebih sekali ialah semaya fardu. Wa idza kanatis salatu afdalal ibadat apabila adalah sembahyang itu ialah yang paling afdal ibadat, fa farduha maka huk fardunya as-salah itu afdalul furud. Maka fardu huk paling lebih sekali ialah fardu semaya. Fardu ibadah al-faraid, mana al-ibadatul faraid, mana ibadah faraid, ibadah huk wajib huk fardu huk paling lebih sekali kepada dia ialah fardu semaya fardu. Kalau begitu wa tatawwuha afdalut tatawwu'i. Nescaya dan tatawwu'nya ibadat tatawwu', ibadat sunat hak paling afdalnya apa dia? Semaya sunat lah, semaya tatawwu'. Tu. Jadi kalaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia panggil apa dia? Rasul yang terbaik, nabi yang terbaik. Maka umat dia adalah umat yang terbaik dibanding dengan umat-umat Nabi yang lain. Dan itu semestinya Allah Ta'ala telah menobatkan kita sebagai umat yang terbaik melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Kalaulah Nabi ni Nabi nombor satu, Rasul nombor satu, tiba-tiba umat dia ni tidak nombor satu, jadi terjejas ke nombor satu, maknanya Nabi ni sebagai nombor satu Rasul. Kalau Nabi Muhammad SAW Rasul yang terbaik, umat dia pun dia kena umat yang terbaik. Kalau umat dia nombor dua, dia akan menjejaskan nombor satu Nabi itu sebagai Rasul yang terbaik. Maknanya kalau banding para Rasul, Nabi nombor satu, Nabi Muhammad SAW nombor satu, banding antara umat Nabi Muhammad banding antara amal fardu hak paling baiknya ialah semaya fardu, hak fardunya. Banding hak sama fardu, semaya fardu. Kalau banding hak amal hak sunat, semaya sunat. Wa huwa yang qasimu ila qismaini, dan iaitu tatawwu' ini. Maknanya tatawwu' ini semaya lah, maksudnya tatawwu' semaya ni. Wa huwa dan iaitu semaya sunat ni. Tu semaya sunat mana iktibar tazkirkan dia itu dengan orang panggil kembali kepada tatawwu'.
At-tatawwu' itu makna tatawwu'us solat. Tu. Yang qasimu ila qismaini, terbahagi ia tatawwu' semaya ni kepada dua kisim. Kismin badal kepada kismaini. Nak baca kism pun boleh juga tapi i'rab lagu lain. Kismin tusannul jama'atu fihi. Satu kisim, satu bahagian disunatkan berjemaah padanya pada kisim itu. Wahwa khamsun, itulah yang dikatakan tadi maknanya khamsun, iaitu kismun tusannu al-jama'atu fihi, itu ialah ada lima semaya. Al-idani, dua id sembahyang, dua id, Idul Fitri, Idul Adha, wal kusufani, sembahyang dua gerhana matahari, gerhana bulan, jadi 4 dah. Wal istisqa'u, dan semaya sunat istisqa'. Wa rutbatuha fil afdaliyati, dan rutbahnya, martabaknya martabaknya semaya ni fil afdaliyati, pada yang terlebih afdalnya mana, ala hukmi tartibiha, ialah di atas hukum tartibnya hanya al-madhkurah mana, al-idani wal khusufani wal istisqa'i, al-istisqa'u, atau mengikut tertib tu. Kok mana lebih afdal, yang paling afdal, ikut tertib orang dia sebut sana. Mana tartibiha al-madhkuri, yang telah tersebut. Walaha abwabun tuzkaru fiha, dan sabitlah baginya bagi mana khamsun ini makna abwabun, ada beberapa bab, tuzkaru fiha makna yang disunatkan, al-jamaah fiha ni fihi maknanya yang disebutkan padanya pada beberapa bab. Itu yang pertama, bahagian orang panggil semaya sunat. Wa kismin, kisim yang keduanya, la tusannul jama'atu fih, tidak disunatkan berjemaah padanya. Tidak disunatkan berjemaah padanya bukan bermakna haram. Hari jemaah tak semesti. Cuma tidak sunat. Tu jangan pula kita ikut kata sunat. Pada tahap yang pada dasarnya ialah boleh jadi dia tu adalah berada pada tahap harus semata-mata. Lepas tu nak jadi makruh ke haram tu tengoklah pula. Ada ke tak? Dalil yang menunjukkan itu. Wa minhu, dan setengah daripadanya kisim, la tusannul jamaah fihi as-sunanu ar-rawatibu, ialah semaya-semaya sunat rawatib. Semaya sunat rawatib ni dia panggil rutin. Kalau bahasa Melayu kita tu dia panggil rutin. Yang mana rutin orang panggil harian. Wahya alal masyhuri, dan iaitu ar-rawatib, as-sunanul rawatib itu alal masyhur, yang berlaku di atas qaul yang masyhurnya ialah at-tabi'atu bil faraid, yang mengikut bagi faraid. Yang mengikut bagi sembahyang fardu. Kapik, orang kapur panggil kapik fardu, qabliyah, ba'diyah. Tu. Wakila kata kilnya pula ya as-sunanur rawatib ini malahu waktum, bare yang baginya bagi matu ada waktu. Ada semaya sunat yang tidak ada waktu. Tu. Jadi semaya sunat hok passion ada waktu ni. Itulah maksud dia dengan rawatib. Itu kata kil. Jadi kaul yang masyhurnya dia kata hok mengikut bagi faraid. Tu. Satu perkataannya lagi dia kata maknanya barang yang ada baginya waktu, dia ada waktu khusus bagi dia. Tu. Seperti duha ada waktu dia, tarawih ada waktu dia. Sekarang usolli sunnatul tarawih tak jadi. Walaupun kita dah semaya syur dah. Tak apalah, boleh puasa ni sibuk malam tu nak berjual kan. Tak ada semaya tarawih, nak semaya dulu tarawih tak jadi. Monggo bukan puja dia. Tu. Wal hikmatu fiha, bermula hikmah padanya, yakni hikmah padanya pada semaya-semaya sunat rawatib ini, yakni fi haqqina, pada hak diri kita yakni wal hikmah makna padanya. Apa makna nisbah kepada kita? Takmilu ma naqasa min al faraidi bi naqsi nahwi khusyu'in,
Ialah fungsi dia, hikmat padanya pada rawatib sani nak menyempurnakan barang yang kurang. Apa dia barang yang kurang tu? Minal faraid, daripada semaya fardu. Kurang ke mana pula? Binafsi nahwi syu'in, dengan seumpama, dengan kurang seumpama khusyuk, tak berapa khusyuk. Kadang-kadang kita tu khusyuk tu agak banyak sikit, kadang-kadang kurang. Itu bergantung kepada faktor-faktor luar, faktor-faktor dalaman diri kita sendiri. Itu akan mencorok kekhusyukan kita tu makna setara mana. Jadi kita tak boleh kadang-kadang kita merancang, sekali ni aku nak semaya paling yang terbaik, paling khusyuk. Tak jadi khusyuk belah mana. Kadang-kadang yang tidak dirancang itu dia jadi khusyuk pula. Jadi bukan kita yang menentukan kita lebih khusyuk, tapi kita mesti berusaha ke arah itu. Sentiasa berusaha bersungguh-sungguh menjadikan orang panggil kita tu jadi khusyuk dari semaya. Kerana itu adalah ciri yang pertama yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Mu'minun tentang orang panggil mukmin yang berjaya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Maknanya orang yang tidak beriman dia tak berjaya. Tapi orang beriman tu adakah semuanya? Tidak. Alladzina hum fi salatihim. Mereka yang di dalam sembahyang mereka itu bermakna yang semaya. Kalau tak semaya pun tidak nama berjaya lagi. Sebab itulah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Apapun kejayaan itu dia bermula dengan daripada sembahyang. Jadi kalau semaya itu adalah kata Syekh Al-Qadhani dari kitab Munhatul Mustajid, dia adalah silatum bainal abdi wa rabbih. Semaya ni ialah perhubungan, yakni komunikasi, interaksi di antara hamba dengan Tuhan dia. Dari ada semaya ni Allah Ta'ala curuh dan merupakan orang panggil Ma'din, tempat galian bagi asrar rububiyah. Allah Ta'ala nak campur ma'arif, pengenalan akan Allah Ta'ala ni tidak akan habis. Kita kenal makhluk tak habis, kenal Tuhan macam mana nak habis. Pengenalan itu aqal qadril ma'rifah, itu untuk mengesahkan akidah kita, iman kita, hak kita belajar, hak kita nazar berdasarkan kepada burhan-burhan. Sampailah kita kepada hakikat mana ilmu yakin. Tak apa dah tu, cukup dah tu, boleh dah. Nak hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ni dia tidak berhenti setakat tu. Kita berusaha menambahkan lagi makrifah melalui orang panggil cara-cara dan juga amal-amal kita ni. Khususnya semaya. Dalam semaya lah rahsia. Allah Ta'ala memperkenalkan pengenalan yang tidak dicapai dengan cara iktisabi. Allah Ta'ala campur makrifah itu kepada orang yang benar-benar berusaha nak mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan terma dan syarat dia. Jadi makna khusyuk lah. Maksud dia kena khusyuk. Jadi alladzina hum fi salatihim khashi'un. Semaya, orang beriman dia semaya tapi tak khusyuk, tak berjaya lagi. Dia kena semaya dalam keadaan khusyuk. Mana khusyuk tu maknanya kalau ambil takrif yang mudah, kita ambil Syekh Dr. ni, tetap anggota, tetap hati. Tetap anggota mudah ya. Tetap hati tu payah, tetap hati tu tetap ingat, tumpu perhatian kita, fokus kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap hati dalam arti kata membesarkan Allah, mengagungkan Allah Ta'ala, rindu kepada semua orang panggil benda-benda yang ada di dalam orang panggil makna yang kalau dalam kitab Musa disebut saratul abdiyah, maknanya rupa kehambaan. Ya Allah Ta'ala nak tengok daripada kita ni ialah rupa kehambaan kita. Satu tempat manzarullah, makna sirruna, makna sir kita maknanya hati kita. Situ tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati itulah yang kena berperanan. Lidah kita perannya dia melafazkan perkataan. Lafaz dia mengalir pada lidah. Hati kena cergas. Dia kena sambal selalu makna. Sambal makna pergi makna. Makna dia mengalir pada hati kita. Sebab tu kita mengatik mula dengan slow dulu. Ada orang kata apa mengatik ku ada gia. Itu orang tak faham. Dia ada falsafah dia. Jadi kita mula tu dengan slow dulu sebab kita nak ambil makna tu dia mula-mula tu dia tak lari lagi. Apabila kita dah ulang kali duk sebut, tu makna tu dia mengalir terus. Jadi maknanya hati kita kena jangan malah. Sebagaimana lidah kita Allah Taala beri kepada kita lidah yang fasih, baca Quran sedap, sebut orang maknanya zikir-zikir makna sedap fasihnya. Hati jangan malah, hati pun kena rajin juga. Tangkap selagi makna dia. Hati mesti berperanan. Jadi kalau hati kita ni sentiasa kita tarbiyah, dia kena tarbiyah untuk kita baca apapun dan kita buat apapun, kita tangkap makna dia.
At-tafahum itu bukan saja makna perkataan yang kita ucapkan, bahkan perbuatan yang kita buat itu pun ada makna juga. Hati biar orang panggil berperanan dengan baik. Kalau kita duk sebut saja, baca saja, hati tak mau bermain, malah nak mikir, malah nak, itulah memberi peluang kepada duk mari khayalan yang macam-macam. Ya bagilah. Sebab kita tu tak guna, tidak ambil kesempatan. Pada hati kita boleh melihat, mana orang panggil memandang, kepada orang panggil mana tawajuh hati kita, tertuju hati kita kepada makna-makna kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya itu orang panggil persiapannya ialah kita tahu ilmu akidatul tauhid, itu membantu kita memahami makna Allahu Akbar. Apa orang Arab Allahu Akbar, kalau dia tak kenal Allah Taala, tak begitu kenal Allah Taala, maknanya dia pun tak tahu juga Allahu Akbar tu apa dia. Jadi cuma kita kata terjemah Allahu Akbar tu apa dia? Allah Maha Besar. Apa Allah Maha Besar? Makna Allah Maha Besar tu apa dia? Tak dapat dirasai, tak dapat difahami, satu, dan tak dapat nak rasa. Tu jauh. Jadi maknanya dia kita kena rajin. Rajin tu maknanya zahir dan juga batin. Khusyuk tetap hati kita tu hanya pandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita berada pada satu zaman yang lebih menyukarkan untuk kita itu jadi khusyuk, sebab zaman hari ini orang dah mula jadi hilang fokus. Kajian bukan oleh orang Islam. Orang bukan Islam, profesor daripada University Harvard di England sana, dia buat kajian akibah buruk dengan sebab penggunaan gadget yang melampaui anak-anak kita. Tu anak-anak kita, bukan anak-anak kita sendiri sekalipun mana dilalaikan oleh kerana terlalu banyak masuk maklumat. Walaupun maklumat itu tidak haram sekalipun, apatah lagi yang haram. Maklumat itu tidak haram sekali, tapi tidak menjadi keperluan kita. Saluran maklumat dua, basar, mana yang apa yang kita lihat dan juga apa yang kita dengar, dia masuk dalam hati kita. Bila terlalu banyak maklumat yang masuk dalam hati, berlaku jam kesesakan maklumat, maka akhirnya kita tak boleh nak fokus kepada satu-satu perkara. Akhirnya berlakulah makna pekerja-pekerja tak boleh fokus dengan pekerjaan dia. Pelajar-pelajar, kerana anak sendiri masih lagi berhadapan dengan pelajar-pelajar. Jadi kita menyadari hal ini. Pelajar-pelajar kita, orang panggil, maknanya mana tidur lewat-lewat, kerana telefon lah. Ini masuk kelas mengantuk satu dah. Kalau tak mengantuk pun dia jadi koyah. Kerana terlalu banyak benda yang dilihat dan didengar, menyebabkan dia jadi menyaru hati kita. Masyghul tu mana menyaru hati kita. Kita tak mau ingat pun dia mari telitah. Lah telitah. Tak habis-habis. Kita nak hadam dia tu tak boleh dah. Ada kita yang cari fasal. Sebab kita duk tengok. Jadi nak jaga hati kita daripada orang panggil jadi masyghullah yang bukan-bukan. Jaga basar, pandang kita, jaga samuk kita, pendengar kita. Dengar apa yang menjadi keperluan kita mendengarkan. Yang wajib kita dengar, yang wajib kita lihat, dan menjadi keperluan untuk kita melihat. Kita ni tak ada dah, kita tak ada wak sakat, kita tidak ada sempadan. Kita pakai gitu ya, makna dengar apa saja benda tengok berlaku. Walaupun sesuatu benda yang dilihat itu tidak haram, tetapi dia tetap memberi kesan yang besar kepada hati kita. Sebab apa yang kita lihat itu sebahagian daripadanya akan melekat pada halaman hati kita seumpama ukira di batu. Kalau ukira di batu, bagaimana cara nak deletnya? Nak delete ukira di batu macam mana? Katok batu boleh cabar-cabar. Tak ada dalam. Jadi kalau hak lain tu kita nak delete tu ni, kalau dia tu itu bandingan, maknanya benda yang sukar untuk kita nak nyohkan dia. Jadi benda tu bila dah dia melekat, kita tak tahu maklumat yang macam mana nak melekat dalam hati kita. Misalnya kita orang lelaki-lelaki, fitnah yang paling besar sekali ialah orang perempuan. Orang duduk rakyat dah kata comel. Kita jadi nak tengok lah. Bawa malik tengok juga, tak ada pasal-pasal. Duk jadi gila bias orang. Dah tentu kita nak boleh dia tu tidak dah tak ada pasal-pasal, duk gila bias. Malah tak suruh ingat lagu mana muka kita duk tengok dah. Kalau duk dengar saja pada orang kata comel, kita pun terbaya-baya juga Itu fitnah yang paling besar kepada kita orang lelaki-lelaki ialah orang perempuan. Jadi benda tu dah tentu dah orang panggil akan jadi fitnah. Jangan cari pasal.
Dah orang rakyat comel tak sudah kelih Orang rakyat comel tu nak kelihnya. Itu makna bukan sifat yang bertakwa. Yang bertakwa tu maksudnya benda hak tentu dah dia tahu. Lorongan kepada merosakkan agama dia tak orang panggil mulut tak masuk di mulut lagi. Tak mau basyarah di mulut lagi. Nah, tu. Jadi tu maksudnya kurangnya pada khusyuk tu khusyuk. Jadi khusyuk tu huraian ulama tu dia bermacam-macam lah. Imam Ghazali ada tingkatan khusyuk ni. Dalam ihya dia ada jinjan bermula dengan hudurul qalb, berakhir ke muncul dia al-haya, malu tu, sifat malu. Malu kata malu ke orang ni, orang lain ni malu ke manusia pun tidak dah. Makhluk yang menate kita tak malu, ke menate ke jamat kita tak malu ni, kita malu ke orang. Ana orang nampak kelih di mata kita makna malulah ni. Dah lah ni orang pun orang tak malu ke Tuhan. Oh, kau payah lagi nak malu. Sebab Allah Ta'ala tu gaib daripada kita. Malu itulah yang menjadikan kita sebagai manusia makhluk yang bertamadun. Mana kita hidup dengan cara tamadun ini kerana ada sifat malu. Jadi sifat malu kita kepada manusia dan malu kalau boleh malu ke Tuhan. Habis ringlah majunya kita dalam bab hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk melaksanakan amal yang wajib, tak malu pun tak apa. Takut kepada inzar daripada Allah Ta'ala, wa'id, janji seksa Allah Ta'ala. Cukup dah. Apa tak berani nak tinggal semaya yang fardu? Kerana takut masuk neraka. Malu lebih daripada itu. Yang ada sifat malu itu menjadikan seorang itu makna banyak melakukan amal sunat dan juga adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni muka tak malu belaka tu. Kita tahu keadaan umat Islam yang hidup menderita kan, tapi kita ni enak-enak saja. Mamat tu maksud kita tak malu. Tak berasa malu. Itu dari kitab Minhajul Abidin ada. Seorang salah dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan rezeki dia dengan menghisap anak batu. Bila hisap anak batu tu maksudnya tak payah makan lah maksudnya. Kerana malunya dia kepada Allah Ta'ala kerana beroleh-alik ke tandah. Tuhan buat dia ni untuk berulang-alik ke tandah. Begitulah. Tu cara pemikiran tu. Ahli-ahli sufi pemikiran mereka sangat maju. Pemikiran yang paling maju ada pada ahli-ahli sufi. Sebab apa kata maju? Sebab mereka fikir itu siapa suk kepada akhirat, siapa ke Tuhan. Kita orang fiqh dia duk main hukum hakam maknanya kalau tidak orang panggil disertakan dengan orang panggil pelajar-pelajar ilmu, orang panggil tasawuf itu maknanya dia boleh jadi dia boleh bawa kepada jadi fasik, tahu saja hukum hakam tapi berani. Dikala orang panggil tidak dapat sabar dengan keinginan, dengan hazzud dunia, nak zaman moden kita sekarang ni. Dia zaman dulu Allah lenenya tok guru kita tok guru kita mana Allah lenenya dia duk mengaji gapo sebab gapo dia nak ke gapo dari segi dunia. Orang zaman dulu harta dia gap dia tanah. Jadi orang banyak harta tanah ni makna dia kawin banyak tanah, apa tanah boleh buat gapo dia? Tanah tak boleh. Maknanya ada banyak harta jelah mati makna jadi seakan boleh. Zaman sekarang ni maknanya PT. Zaman sekarang dia kehendak orang sekarang nak melancong seluruh dunia. Nak orang panggil kereta tak habis-habis. Kereta mahal pada rumah. Tu. Rumahnya selain daripada boleh dia orang panggil duduk bermewah-mewah, nak bandar pula, nak petani pula. Pakat pamer belakang rumah dia 20 bilik. Ada kolam besar comel bagi duduk menyahu gitu. Lepas tu ada orang duduk sampai duduk kita tamu duduk apa manfaat nak buat menyahu je tak ada lah kata mana orang tu pakat duduk pergi boleh makna kano tetamu kano duduk orang panggil mana dia tak payah sewa muka orang panggil dia muka dia banyak pitih dah dia tak perlu kepada orang panggil nak buat sewa. Tak ada pun tetamu orang panggil untuk meraihkan dia. Jadi buat apa tu. Jadi nak menyahu yang jatuh ke orang hari ni dia dapat banyak dah tu, dia nak menyahu tu dari sudut dia nak supaya nama dia tu maknanya termasuk dalam top 10, ranking top 10 paling kaya di Kelantan. Dia nak lagu tu dulu. Sebab tu umur 17 tahun SPM pun dia ada dah dalam minda dia set dah. Umur 20 tahun dia boleh orang panggil collect boleh simpan berapa banyak dah aset harta dia. Umur 25 tu 2 juta tu kena ada dah dia. Maka dia masa duduk SPM umur SPM dia pandai dah nego, pandai. Oh hebat dia.
Ini kisah benar ni berlaku. Cerita selanjutnya tak siroyak sebab tak comel. Tu. Takut dia mau tahu siapa dia tu. Dia bermula daripada orang panggil SPN lagi, dia dah nampak jalan. Tu saya tunjuk kepada dia jalan. Nak jadi kaya macam mana. Dia buat tu dia jadi orang panggil. Tapi akhirnya dia jadi menyimpang daripada agama. Tu. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala, binaqsi nahwi khusyu'. Jadi waktu tapu dengan agama dia, tapu dengan semaya rawatib itulah. Tu fungsi dia. Mana kata kita tadabburi qiraatin, seperti meninggalkan tadabbur akan baca tak ada perhati kepada baca kita ke bacaan imam ke bacaan yang mana kita atas mana baca zikir-zikir semaya, tak ada tadabbur hanya baca Fatihah tu tak ada salah mengeduk baca sok mudah tapi khabar-khabar sudah dah waladhdallin aku baca Fatihah dah jadi tak khabar ada surah orang assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi aku semaya sani sudah semaya dah. Jadi dia tak khabar kata dia tu semaya sebab apa dia pergi dengan begitu. Jadi tak ada silap rakaat pun tak ada tu. Jadi gitu sebab ghalabahnya dia tu hati dia tu dengan ingat kepada benda-benda yang lain. Itulah makna zaman kita ni lebih mencabar dari sudut nak khusyuk. Tidak semua keinginan manusia, keinginan kita zaman hari ni tu pelbagai banyak perkara sangat. Dan kalau zaman dulu yang nak menikmati nikmat dunia kan makna raja hok kanduk bagi boleh ni raja jelah tu istilah dia. Sekarang ni tidak raja dulu di tempat kita pun hok pakai Lamborghini sultan je. Sultan sore je tak berapa tu. Tu. Sultan je pakai Lamborghini. Lo ni biasa dah atas jalan raya. Anak kita omon ni tahu lemon ni tahu. Abah Lamborghini Allah kenal. Kita tak kenal. Lamborghini, Ferrari atau Mustang dia kata kenal. Jadi hemok tu. Sanilah tarbiyah telefon tu dia tahu laku dia ada yang baik, ada manfaat, ada jadi mudarat tu. Jadi hikmah padanya, makna pada semaya rawatib itu apa dia? Itu ialah nak tapung, nak jabar, tempel, tampung mana-mana kekurangannya hok pada semaya fardu. Baik hok batin ke ataupun hok zahir. Hok zahir tu banyak kita melakukan makruhat. Makruhat itu menguraikan pahala. Tu. Qala as-sunanu at-tabi'atu lil faraidi. Semaya-semaya sunnah yang mengikut bagi faraid. Tu. Qala was-sunanu at-tabi'atu lil faraidi 17. Semaya sunnah yang mengikut bagi faraid ada 17 rakaatan nisbah kepada rakaatal fajri, 2 rakaat fajar subuh, wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum daripada fardu zuhur, wa rakaatani ba'dah, 2 rakaat huk selepas daripadanya, huk selepas daripada zuhur, maksud dia huk muakkad huk muakkad wa arba'un qabla al-'asr, depak sebelum daripada asar, wa raka'atani ba'dal maghribi, 2 rakaat selepas daripada semaya maghrib. Jadi hak sebelum daripada maghrib itu tu dia tidak masuk dalam muakkad. Hak ni hak dia bila ni hak muakkad. Tabi'ah mana hak muakkad. Semua orang juga semua 4 rakaat belaka belum maghrib pun 4 rakaat juga semua orang tak semaya langsung dia kata tak ada mungkin dia mengaji hadis ke jadi tak ada lah tak ada jadi wa salasatun ba'da isya, 3 selepas daripada isya, yutiru biwahidatin minhunna. Jadi 4 lepas isya tu 2 ba'diyah, kemudian tambah satu lagi itulah witir. Kalau malah nak semaya 3 5 tu. Hok buat orang panggil kalau dia dah balik rumah kak, rasanya tak terbuat dah. Tu banyak kena orang buat dah. Alhamdulillah ramai dia mau buat ni lagu ni. Yalah alhamdulillah kita ni sudah mencapai kemajuan yang sangat banyak dalam bab ibadah, dalam bab tuntutan syariat, banyak berubah.
Bandingkan tahun 70 tahun 80 nah. Tahun 80 ustazahnya ustazah gitulah. Curut tekuk, napok tekuk mama-mama di pondok pun makna tak sempurna tutup auratnya tu. Bukan tak tahu tapi begitulah keadaan semasa. Yang namanya berjawi pun umur 12 tahun nak intiqal kepada sekolah menengah. Cuti 2 bulan. Dah sebelah 12 masa itulah berjawinya umur 12 tahun. Allahu akbar. Macam mana? Kita pun duk kena dah. Jadi mana nak buat mana? Masa tu lagu tu berlaku. Tapi bila kemari ni alhamdulillah banyak dah kemajuan yang dicapai. Masuk yang duk berkhitan tu awal-awal lagi 21. Okey orang nak selalu hok jatuh pun nyopakap jawi selalu dah. Dia ada orang maju 1 juru 3 pun ramai dah. Pakat-pakat berkhitan dah. Alhamdulillah itu kemajuan yang dicapai. Tapi dalam masa yang sama ada pula dia panggil kemundur hok jadi mundur. Hok maju tu majulah, hok mundur pun ada juga Hok hebat orang dak zaman dulunya mereka tu maknanya bila tok guru ayat begitu dia yakin. Dia beramal tu dengan yakin. Jatuh ke orang lain ni dia nak belajar aja tapi dia tak dengar dan dia tak yakin dia tahu banyak tapi dalam hati ni duk main ya Allah kodok Kenapa? Kerana fitnah kepada satu penyakit yang paling bahaya kepada maksud nama dia maradur raib, penyakit ragu-ragu, krisis keyakinan terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi dia berwitir dengan satu daripada 3 saat ni. Wahya sab'ata asyara raka'atan. Syarah kita raka'atan al-fajri qabla subhi, sebelum daripada subuh, semaya subuh. Ya ada juga tu setengah daripada pandang mengatakan sebelum masuk waktu subuh. Ada juga kata lagi tu. Sudah selepas masuk waktu subuh. Jadi tak apalah wa arba'un, depaknya arba'un raka'atin qabla zuhri, sebelum daripada zuhur, wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaatnya lepas daripada zuhur. Wa arba'un qabla al-'asri, 4 rakaat belum pada asar, wa raka'atani ba'da al-maghribi, 2 rakaat selepas daripada maghrib, wa thalathun ba'da sunnatil isya, dia 3 lepas daripada sunat isya. Yutiru biwahidatin minhunna, sunat isya kemudian maknanya 3 makna, 1 daripadanya itu ialah witir. Lam yubayyinil musannifu al-muakkada min ghairih, musannifnya tidak nyatakan akan yang muakkad berbeza dari mana berbanding daripada lainnya muakkad. Jadi dia wayak begitu je. Jadi maklumnya mana itu adalah yang muakkad lah. Wa bayanu, keterangannya al-muakkad ini, annal muakkada min ar-rawatibi asyaru raka'atin, huk muakkad daripada hak keterangan huk muakkad ni pula saat ni dia kata 17. Hak 17 tu maknanya termasuk tidak muakkad lah. Karena kenyataan dia sini dia kata kenyataan muakkadnya huk muakkad daripada rawatibnya 10 raka'atin raka'atani qabla subhi wa raka'atani qabla zuhri. Jadi hak saat ni dia sebut 4 rakaat tu 2 rakaat saja hak muakkadnya, wa kadza ba'daha, laku tu juga 2 rakaat lepas daripada zuhur, wa ba'da maghribi, dan lepas daripada maghrib, wal isya'i, dan isya. Jadi belum daripada asar tu makna 4 rakaat, tidak muakkad lah. Li khabari sahihaini, kerana adanya khabar sahihaini an Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar, qala Ibnu Umar sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla zuhri, akunya semaya serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan semaya Jumaat. Rak'ataini qabla zuhri, maksudnya Nabi semaya, aku pun semaya juga. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat selepasnya zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghribi, lepas daripada maghrib 2 rakaat. Wa rak'ataini ba'dal isya, jadi 10. Wa ghairul muakkadi, dan hak lain daripada muakkad, an yazida rak'ataini qabla zuhri, bahawa dia tambah hak sebelum daripada zuhur saat itu dia tambah 2 rakaat. Hak sebelum daripada zuhur saat ini 2 rakaat hak muakkad, tambah 2 rakaat lagi, itu tidak muakkad.
Lilittiba' kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, marwayah akan dia al-ittiba' itu oleh Muslim. Yang keduanya ialah wa yazida rak'ataini ba'daha. Makna tambah 2 rakaat selepas daripada zuhur, li hadisi kerana ada hadis min hafazu ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha. Siapa-siapa dia jaga ni makna buatlah, buat semua. Itu dipanggil jaga. Kalau buat sekali-sekala cerlek-cerluk, tak nama jaga. Jaga ni buat semualah. Mudawamah. Man hafazu ala 40 raka'atin qabla zuhri wa 40 ba'daha. Siapa-siapa dia saja yang dia tu jaga di atas 4 rakaat sebelum daripada zuhur, 4 rakaat lepas daripada zuhur. Jadi itu dia termasuk dah muakkad ghair muakkad. Harramahullahu 'alan nar. Nescaya menharam akan dia akan men hafazah sana. Di atas api neraka. Rawahu Allah Ta'ala haramkan teguhkan dia daripada masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia adalah orang panggil kira-kira ni. Sebab apa? Orang yang menjaga 4 rakaat, maknanya orang yang ihtimam pada melakukan amal yang lebih daripada yang fardu, itu maksudnya orang yang benar-benar, yang benar dengan Allah Ta'ala, yang benar pada agama dia. Sanggup dia, sebab dia sanggup buat lebih. Tu. Rawa al-hadal hadis At-Tirmizi oleh Imam Tirmizi wa sahhahahu, dan telah mentasih akan dia akan hadal hadis oleh Tirmizi. Maknanya bagi Tirmizi hadis ini adalah sahih. Wa 4 qabla al-asri, itu ghair muakkad li khabari Umar annahu sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada hadis Sayyidina Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, rahimahullahu mar'an shalla qabla al-asri 40. Allah Ta'ala kasih akan seseorang yang dia semaya sebelum asar 4 rakaat. Jadi oleh kerana ada hadis yang mengkhususkan hukum muakkad, maknanya lebih kuat, maknanya menunjuk, maka hak ni walaupun dikatakan ni maknanya dia taklah sampai kepada peringkat muakkad. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Hibban, merwayatkan akan hadzal hadis oleh 2 anak Khuzaimah wa Hibban, mana Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Mana Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban murid kepada Ibnu Khuzaimah. Dalam sahih keduanya, dalam kitab sahih kedua mereka, wasahhahu, dan menhukumkan sahih kedua mereka itu akan dia akan hadzal hadis ni. Hadis rahimallahu mar'an shalla qabla al-'asr 4. Wa min ghairil muakkad, dan setengah daripada yang tidak muakkad, rak'ataini khafifatani qabla al-maghrib. Ialah 2 rakaat, maknanya 2 rakaat yang ringan di dalam sebelum daripada maghrib. Ada tapi adalah orang itu makna dia tak semaya, dia best saja dekat dia duduk cokoh tak semaya kerana dia kata tak ada jadi fa fi sahihaini min hadis Anasin, pada kitab hadis sahih Bukhari Muslim daripada hadis Anas bin Malik, anna kibaras sahabah, adalah yang besar-besar daripada sahabah. Kok besar-besar daripada sahabah? Maknanya sahabat-sahabat besarlah. Sahabat besar ni sahabat yang sempat lama bergaul dan belajar daripada Nabi, yang lama mudawamah bersama dengan Nabi. Kanu yastadiruna as-sawariya lahuma. Jadi makna yastadiruna makna yusri'una, makna bersegera ila sawari. Jadi as-sawari ay al-a'midati liyaj'aluha sutrah, makna tia-tia segera berebut dia. Kita pun berebut dia juga. Berebut apa? Nak menyandar.
Okey kita ni. Pakat bukti yang berlaku ni. Dia masuk masjid tu dia tak dulu mana dia ni. Dia cuk sana, cuk dia ni. Perhambak nah. Tempat aku ni. Tu dia ni. Mereka ni bersekerakan nak cuk nak orang panggil nak semayas. Ni, tu. Ai lirrak'ataini idza adzana al-maghrib. Tu dia. Bukti dia kan ni. Maknanya bersekera mereka itu ni akan sawari ni lahuma bagi keduanya mana rak'ataini ni itu kibari sahabah tu sabit maksudnya ialah hadis anak bagi tahu begitu kibari sahabah tu begitu keadaan dia ahwalnya jadi ni bagi dua rakaat idza adzanal maghribu apabila apabila menazan al-maghribah akan maghrib maksudnya Gabriel tu sebelum daripada sembahyang maghrib tu wa rak'atani qabla al-isya dia 2 rakaat sebelum daripada isya li khabari ataupun li khabarin baina kulli adzanaini di antara 2 azan salatun 2 azan itu ialah azan dan iqamah. Itu iqamah dipanggilkan sebagai azan juga. Salatun ada satu semaya ni wal murad wal azanu wal iqamah. Murad dia nya azanaini itu ialah azan dan juga iqamah. Wal jumu'atu kazuhri fi ma marra. Tu dia. Ni. Jadi hodok timbul sekarang ni. Ramah dah ni. Orang-orang ramah pun ni. Dia kata orang rakyat tak ada qabliyah Jumaat. Ada. Dia kata tak ada ni. Dulu tak ada timbul benda ning. Lain ni. Molek duk pakat semaya. Ni qabliyah Jumaat ni. Alih-alih ni. Mari zaman kita tu. Ada. Rakyat dia kata tak ada qabliyah Jumaat. Ni. Ada. Dalam kitab fiqh mana pun ada. Ni. Dalam kena kita pun ada. Wal jumu'atu kazuhri fi ma marra pada barang yang telah lepas kenyataannya fa yusalli qablaha arba'in sebab zuhur kazuhri jadi kalau zuhur itu ada qabliyah sebelum Jumaat pun ada qabliyah ini bukan kitab ni saja boleh cari kitab lain pun ada juga tu nak wig gagah serabut juga fa yusalli qablaha arba'in maka sembahyang oleh seorang itu sebelumnya Jumaat tu 4 wa ba'daha arba'an sama kazuhri fi ma marra tu li khabari muslimin kerana ada hadis Muslim iza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an hak tu hak selepas tu hadis Muslim bila sembahyang oleh seorang kamu akan Jumaat maka selekehlah dia tu sembahyang selepas daripada Jumaat tu 4 rakaat. Wa khabari Tirmizi anna ibn Mas'udin kana yusalli qabla al-jum'ati arba'an. Hadis Tirmizi bahwasanya Ibnu Mas'ud sentiasalah dia tu semaya sebelum daripada Jumaat 4 rakaat. Wa ba'daha selepas daripada Jumaat pun 4 rakaat juga. Tu. Dia lebih teruk daripada Ibnu Mas'ud. Wa zahiru annahu tawqifun. Hak zahirnya annahu bahawasanya al-mazkur min salati maknanya fi marwasan itu ialah tauqifun makna dihentikan pada syarak wa qaulul musannifi yutiru bi wahidatin minhunna asyara bihi ila anna minal qismi alladhi la yusannu jama'atan al-witra. Jadi kata musannif yutiru bi wahidatin minhunna itu ialah syarak oleh musannif dengan kata dia saat itu kepada bahawasanya setengah daripada kisah yang mana tidak disunatkan berjemaah ialah witir. Semaya witir. Al-witra ialah witir. Wa anna aqallahu rak'atun dan isyarat juga ataf kepada anna minal isyarat kepada anna minal qismi allazi la yusan itu atau kepada anna minal qismi wa anna aqallahu rak'atun. Bahawa paling kurangnya hanya witir itu ialah 1 rakaat. Li khabari muslimin min hadisi Ibni Umar wa Ibni Abbasin. Daripada hadis Ibn Umar dan juga Ibni Abbas. Al-witru rak'atun min akhiril lail.
Witir itu ialah serakaat daripada akhir malam. Wa fi sahih Ibn Hibban min hadis Ibn Abbas annahu sallallahu alaihi wasallam awtara bi wahidatin, Nabi berwitir dengan satu rakaat. Wala karahata fil iqtisari 'alaiha, tidak makruh pada iqtisar witir itu di atasnya wahidah. Khilafan lima fil kifayah, persalahan aku zalika ukhalifu khilafan, aku kata balas tu aku menyalahi akan sebagai menyalahi bagi barang yang ada di dalam kitab Kifayah an Abi Tayyib. Wa adnal kamali salasun ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. Jadi kita minggu depan ni tak ada tawakuf. Minggu depan sekali lagi tak ada, 2 kali tak ada ni insya-Allah. Minggu yang ketiga ni ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sadin wa tabatas siddiqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillah.